Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan memberi sedikit tazkirah Ramadan kepada anda semua berkenaan dengan tajuk sahur. Okey. Anak-anak semua bersahur tak kat rumah anak-anak? Alhamdulillah sahur. Insya-Allah kita doakan semoga kita dapat melaksanakan sahur ni, ibadah sahur ni daripada mula Ramadan hinggalah ke pengakhir Ramadan, insya-Allah. Kita doakan ya. Kita nak buat benda baik, kita mesti doakan semoga Allah mudahkan urusan kita nak buat benda baik ni, bersahur ni. Okey. Jadi insya-Allah pada hari ini tazkirah Ramadan yang saya akan kongsikan adalah berkenaan dengan hikmah bersahur ya. Bila kita nak buat sesuatu ibadah ya, satu amalan apa-apa ya, kita bila kita tahu benda tu dengan ilmu ya, kita mengetahui sesuatu ibadah tu dengan ilmu, kita akan rasa lebih nikmat melakukannya, betul tak ya? Itu pengalaman yang saya lalui ya. Bila kita mengetahuinya dengan ilmu, kita belajar sedikit tentang ibadah itu dan kita akan rasa seronok untuk melakukannya. Itu yang kita nak, insya-Allah. Jadi hikmah bersahur ni ya, hikmah yang bersahur ni yang pertama kalau kita lihat ianya adalah sunnah Nabi. Ya betul ya, sunnah Nabi. Maka sunnah ni adalah apabila Rasulullah membuatnya, menjadikannya sebagai satu amalan, maka ianya adalah sunnah ya. Apabila Rasulullah buat, ianya adalah sunnah. Maka bila kita buat pula, kita dapat pahala sunnah. Dan apabila kita buat pula dalam bulan Ramadan ni, insya-Allah pahalanya berganda-ganda. Sebab bulan Ramadan ni banyak bonus yang Allah bagi, bonus sana bonus sini, buat amal ibadah berganda-ganda pahala. Subhanallah, 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 banyak pahalanya. Jadi insya-Allah pahala kita bersahur pun berganda-ganda di bulan Ramadan. Okey, yang kedua hikmah kita bersahur ni apa? Dalam satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ya, maksudnya Allah dan para malaikat ni dia berselawat ke atas mereka yang bersahur. Bermaksudnya macam mana tu? Maksudnya Allah ini memuji hamba-hamba yang bersahur dan juga para malaikat ni dia mendoakan keampunan buat umat manusia yang bersahur. Itu. Masya-Allah, subhanallah, ini yang kita nak ya, kita nak Allah sayang. Kita buat apa-apa ibadah ni kita nak Allah terima, Allah sayang. Jadi insya-Allah keberkatan tu yang kita nak ya. Dan seterusnya hikmah kita bersahur ni apa? Bersahur ni sebenarnya dia membezakan di antara puasa orang Islam dengan puasa Yahudi dan Nasrani ya. Orang Yahudi dan Nasrani ni mereka juga berpuasa sebenarnya, tapi mereka berpuasa ya, dengan tidak bersahur. Maksudnya bangun pagi tu teruslah mereka puasa. Macam tu kan. Maksudnya tak makan minum dan tak bersetubuh. Macam tu. Dan yang seterusnya hikmah kita berpuasa adalah Allah memberikan kita keberkatan dari segi apa? Tenaga kita. Tenaga kita, semangat kita ya. Bila kita makan sahur ni insya-Allah kita akan rasa lebih semangat ya. Dan Allah mudahkan urusan kita dalam tempoh sehari kita berpuasa tu insya-Allah. Dengan kekuatan tenaga kita insya-Allah ya. Jadi anak-anak, cubalah kita mengamalkan sahur ni, satu ibadah sunnah Nabi ni ya. Hadis Nabi juga ada sebut tasahharu fa inna sahura barakah. Maksudnya kata makanlah sahur, sesungguhnya dalam sahur tu ada keberkatan. Keberkatan tu yang kita nak sangat-sangat ya, yang kita nak kejar sangat, keberkatan dalam hidup ya. Dan sebenarnya sahur ni ya, kita ada beberapa tips. Maksudnya macam mana kita nak supaya sahur kita ni kita dapat buat insya-Allah daripada awal sampai akhir. Kita kena ada tips dia, ada strategi dia, kita strategikan dia. Jadi beberapa tips yang teacher dah cuba tuliskan, dah listkan ya, dah listkan. Yang pertama adalah kita kena niat. Okey, niat. Maksudnya kita buat apa-apa kita kena ada niat kan. Jadi bila kita niat dalam hati ni kita nak buat benda tu, kita nak bersahur, kita ada azam ya, kita nak bersahur ni insya-Allah, jadi perbuatan kita, anggota badan kita akan bertindak mengikut niat kita.
Yang tu kita nak. Jadi insya-Allah niat kita ni sebenarnya satu benda yang besar sebenarnya. Dia akan memudahkan kita punya pergerakan kita, emosi kita, ya. Kita punya persediaan kita dan sebagainya, ya. Kita kena pasang niat bahawa aku nak tahun ni dapat melaksanakan sahur dengan baik, insya-Allah. Okey. Yang keduanya, macam mana tu? Yang keduanya, kita kena tidur awal, ya. Sebab kita nak bangun sahur dalam pukul 5 macam tu, nak start bangun makan kan. Sebabnya anak-anak ni percaya kalau anak lelaki, ya, ataupun anak perempuan ke, ya, pukul 5 tu eloklah bangun. Kalau yang lebih baiknya, kalau kita dapat bangun awal lagi, ya, tolong mak kita siapkan makanan sahur yang tu yang lebih baik lagi kan. Lepas tu tidur awal, maksudnya tidur awal. Tidur awal ni dalam pukul 10 ataupun 9.30 tu pun dah bagus, ya. Habis tarawih tu kita baca Al-Quran sikit, lepas tu kita boleh terus tidur, ya. Sebab kita nak bangun awal ni. Dan yang seterusnya, cuba kita kunci jam kita. Kunci jam aja. Jam loceng ke dalam handphone ke, itulah, ya. Cubalah kita cuba kunci jam juga, ya, membantu kita. Dan yang seterusnya, kita jadikan aktiviti sahur kita ni insya-Allah aktiviti yang seronok. Seronok tu macam mana? Maksudnya kita bersama-sama sahur, bangun sahur. Okey, ayah kata, contoh ayah kamu katakan, okey, besok pagi ni semua orang kena bangun sahur sama-sama. Kita semua nak sahur sama-sama. Ayah nak masak, contohnya nak menyediakan juadah apa tu, telur dadah pun kadang-kadang kalau kawan bapa ni masak sedap, ya. Dia hanya telur dadah pun anak-anak selera makan. Dia selera lain macam kalau si bapa ayahnya masak. Dia tukar selera biasa mak masak kan. Macam tu. Maksudnya kita jadikan aktiviti sahur kita tu pada hari itu satu yang seronok, ya. Okey. Ataupun lepas sahur kita sama-sama tadarus, ataupun lepas sahur kita sama-sama baca apa, baca kisah Nabi ke apa ke. Jadi menjadikan suasana aktiviti sahur tu sesuatu yang meriah, yang seronok, macam tu, ya. Dan yang seterusnya, of course lah, kita kena berdoa, minta dengan Allah. Sebab apa-apa kita nak buat benda baik ni, kita memang kena doa, minta dengan Allah, ya. Sebab supaya Allah berikan kelancaran untuk kita. Doa, nak buat benda baik kena doa, insya-Allah. Yang itulah yang selalu saya sebut pada anak-anak, ya. Nak buat benda baik mesti doa, nak jadi orang yang baik mesti kena doa, ya. Insya-Allah, sebab doa tu senjata yang Allah bagi kat kita, percuma. Kenapa kita tak nak gunakan? InsyaAllah doa tu senjata untuk kita secara percuma. Lebih hebat daripada magic potion doa ni. Ya. Tak nampak sebab apa? Sebab percuma. Cuba kalau kena bayar. Ya. Jadi doa ni senjata yang kita kena sentiasa simpan. Senjata mukmin. Ya. Tak perlu bawa keris sebagai. Tapi senjata doa ni, yakin bahawa apabila kita berdoa, Allah akan makbulkan doa kita. Itu dia. Jadi yang itu sajalah setakat hari ini apa yang saya kongsikan, ya, daripada hikmah kita bersahur dan seterusnya tips-tips, ya, macam mana untuk kita nak boleh bangun sahur, ya. Dan satu perkara lagi sebelum saya terlupa, ya. Rasulullah ni sebenarnya makanan sahur dia adalah tamar, ataupun Melayu kita panggil kurma, ya. Kurma tamar ni khasiat dia sangat bagus, ya. Kita boleh tengok, boleh cari search, ya, apa khasiat kurma ataupun pokok tamar ni, apa buah tamar ni, apa khasiat dia buah tamar ni, ya. Kandungan glukosa dalam tamar ni insya-Allah membekalkan tenaga yang sangat cukup untuk kita, ya. Selain itu, kalau kita makan buah tamar ni dalam masa 21 hari, ya, 7 biji satu hari, untuk 21 hari ni kajian cakap insya-Allah dia memulihkan masalah pencernaan, masalah buasir dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita amalkanlah, ya. Kita amalkan sahur dengan buah tamar, ya. Jadi setakat itu dulu tazkirah saya pada hari ini. Jadi saya minta maaf, ampun dan maaf atas salah silap, ya, kekasaran bahasa sepanjang tazkirah ini dijalankan. Apa yang baik itu daripada Allah SWT, dan yang buruk itu kelemahan diri ini sendiri.
Jadi saya akhirkan dulu tazkirah kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku. Kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selalu.